It's caught in the crossfire. It's caught in the Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita nak belajar Sains Tingkatan 1. Okay, topik 1.2 Makmal Sains anda bersama saya, Cikgu Zaman. Okay? Baik, di dalam bab ini, kita akan belajar mengenal pasti dan menyatakan fungsi radas. Kemudian kita akan belajar mengenal pasti simbol dan contoh bahan berbahaya dalam makmal. Kemudian, kita akan melukis dan melabel radas yang biasa digunakan dalam makmal dan mengelaskan kegunaannya. Dan yang terakhir, kita akan mewajarkan peraturan-peraturan dalam makmal serta langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, kita pergi kepada yang pertama, alat radas dalam makmal. Okey, yang pertama, tabung uji. Apa kegunaan tabung uji? Untuk mengisi jumlah cecair bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Okey, itu adalah fungsi tabung uji. Kemudian tabung didih. Tabung didih digunakan untuk mendidihkan cecair atau bahan kimia dalam jumlah yang kecil. Okey, jadi berbeza tabung uji dan tabung didih. Okey, satu untuk mengisi bahan, satu lagi untuk digunakan untuk pemanasan ataupun pendidihan. Okey, kemudian bika. Bika digunakan untuk mengisi bahan kimia dan cecair tetapi dalam kuantiti yang besar. Jika tabung uji tadi dalam kuantiti yang kecil, bika digunakan untuk isi bahan kimia ataupun cecair dalam kuantiti yang besar. Kelalangkun. Okey, kelalangkun pun sama untuk mengisi bahan kimia atau cair dalam kuantiti yang besar. Kelalang dasar lepeh juga digunakan untuk mengisi bahan kimia atau cair dalam kuantiti yang besar. Okey, silinder penyukat. Okey, silinder penyukat ni kita selalu guna untuk mengukur isi padu cecair. Okey, dalam ketepatan 1.0 cm padu. Okey, balang gas ataupun gas jar digunakan untuk mengumpul. Okey, corong turas. Corong turas digunakan untuk mengasingkan pepejal tidak larut daripada cecair. Contohnya macam kita nak asingkan pasir dan juga air kan. Okey, so kita guna corong turas. Okey, dengan menggunakan kertas turas. Okey, kita letakkan kertas turas di dalam corong ini dan kemudian kita turas cecair tersebut dengan pepejal yang ada pada dalam cecair tersebut. Okey. Tungku kaki 3 digunakan untuk menyokong alat radas sewaktu pembakaran ataupun pemanasan. Kasa dawai membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan ataupun pembakaran. Kaki retot juga digunakan untuk menyokong alat radas semasa eksperimen. Okey, pipet. Pipet digunakan untuk mengukur isi padu cecair yang tetap. Okey, pipet. So, saya highlightkan dekat sini Saya highlightkan perkataan tetap. Okey, pipet tetap isi padu cecair yang tetap. Okey. Dia dengan burette. Okey, cuma bezanya burette digunakan untuk ukur isi padu cecair dengan tepat. So, beza apa dekat situ? Beza perkataan tetap dan tepat. Jadi awak jangan kelirulah. Biasanya pelajar keliru. Kalau dalam peperiksaan, memang soalan dia cuba kelirukan awak dengan dua alat ni. Okey, pipet dan juga burette. So, pipet mengukur isi padu yang tetap. Okey. Kalau burette mengukur isi padu dengan tepat. So, beza perkataan tetap dan tepat tu. Okey, penyepit tabung uji digunakan untuk memegang tabung uji apabila panas. Okey, kemudian rak tabung uji digunakan untuk meletak tabung uji lah. Tabung uji ni bawah dia, dasar dia tu bulat. Dia tak boleh berdiri, jadi kita gunakan rak tabung uji. Okey, kemudian piring sejat. Okey, piring sejat bukan piring sajat.
Piring sejat digunakan untuk tujuan penyejatan. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada simbol-simbol amaran di dalam makmal. Yang ni kena beri perhatian. Okey, sebab benda ini kita tak boleh ambil mudah ataupun kita tak boleh main-main lah. Sebab simbol-simbol ini berkaitan dengan keselamatan. Okey. Baik, yang pertama. Ini adalah simbol bagi bahan beracun. Gambar tengkorak. Okey, awak kena hafal simbol-simbol ni. Sebab soalan simbol ni biasanya akan keluar dalam peperiksaan, terutamanya soalan bahagian A lah, soalan objektif. So, gambar tengkorak ini, simbol ini adalah simbol bagi bahan beracun. Okey, kemudian gambar api. Gambar api. Gambar api ni kita kenali sebagai simbol bahan mudah terbakar. Kalau awak jumpa simbol macam gini, okay, gambar tabung uji, gambar cecair, gambar tangan ni, ini adalah simbol bagi bahan yang menghakis. Okey, kalau simbol macam ni pula, okey, gambar macam ni, ini adalah simbol bagi bahan mudah meletup. Okey, kalau gambar X macam ini, ini adalah simbol bahan berbahaya. Okey, kalau gambar macam kipas ni, ini adalah simbol bahan radioaktif. Okey, so saya ingatkan semula. So, yang macam ni, ini adalah gambar bagi ataupun simbol bagi bahan mudah meletup. Okey, gambar X ni adalah simbol bagi bahan yang berbahaya. Yang bentuk macam kipas ni adalah simbol bagi bahan radioaktif. Okey, yang api ni adalah bahan mudah terbakar. Tengkorak ni adalah simbol bagi bahan beracun ataupun bertoksik. Dan gambar tangan ni adalah simbol bagi bahan yang menghakis. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada peraturan dan langkah keselamatan dalam makmal. Okey. Baik. Peraturan dan langkah keselamatan dalam makmal ni kita perlu patuhi, kita perlu ikutlah. Sebab apa? Sebab kita tak nak berlaku kemalangan ataupun kecelakaan lah di dalam makmal. Jadi, peraturan dan langkah keselamatan ni kita perlu titik beratkan. Perlu ambil kira lah sewaktu kita berada di dalam makmal. Okey, baik. Apa yang perkara yang kita perlu buat di dalam makmal dan apa perkara yang dilarang kita buat di dalam makmal. Okey, yang pertama, letak beg sekolah di luar makmal. Okey, bila sampai di luar makmal, pastikan beg sekolah tak dibawa masuk ke dalam makmal. Sila letak di luar lah. Okey, sila patuhi arahan guru. Okey, buat apa yang guru arahkan sahaja. Yang tidak diarahkan, jangan buat. Okey, kemudian cuci tangan selepas aktiviti ataupun eksperimen. Lepas buat aktiviti eksperimen, cuci tangan lah. Lebih-lebih lagi macam sekarang ni, dalam keadaan wabak COVID ni kan, COVID-19 ni, jadi lagilah kena kerap cuci tangan. Okey, jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru. Ini pun samalah, arahan guru kena ikut. Guru tak ada, sampai makmal guru tak ada, jangan masuk dulu dalam makmal. Tunggu sampai guru sampai dan guru beri arahan masuk. Okey, kemudian makan dan minum tidak dibenarkan di dalam makmal. Ini pun biasa berlaku. Mesti ada yang tanya, kenapa cikgu tak boleh minum dalam makmal kalau haus macam mana? Okey, boleh minum. Minta kebenaran guru untuk minum, angkat tangan, cikgu saya haus nak minum air. Okey. Pergi keluar makmal dan minum. Okey, pergi dekat beg awak tadi dekat luar tu kan, ambil air, minumlah. Tapi di luar makmal. Okey, botol air tak boleh dibawa masuk di dalam makmal lah. Okey. Jangan bermain di dalam makmal lah. Ni pun samalah. Terutamanya pelajar tingkatan 1 kan. Tingkatan 1 peralihan. Kalau masuk dalam makmal, dia akan bermain. Ingat makmal bukan tempat bermain. Kalau nak bermain, kita pergi ke padang. Jangan jalankan eksperimen tanpa kebenaran guru. Dengan arahan daripada guru lah. Okey, ini yang paling penting. Laporkan kepada guru segala kemalangan, kerosakan dan percikan dengan segera. Okey, jika berlaku kemalangan, apa-apa saja kemalangan, kerosakan ke apa ke, perkara yang pertama perlu awak buat ialah laporkan guru dengan segera. So, guru akan uruskan yang selebihnya lah. Okey, jangan pandai-pandai ambil tindakan sendiri. Okey, baik. Okey, baik. Tamat untuk topik hari ini.
Okey, seterusnya saya nak awak buat latihan formatif 1.2 di muka surat 14 buku teks awak. Buka buku teks muka surat 14. Bawah sekali latihan formatif 1.2, soalan 1 hingga 3. Buat dalam buku sains 1. Okey, dah siap macam biasa, snapshot hantar kat saya lah, hantar dalam channel Telegram kita ataupun hantar personal kepada saya pun tak ada masalah Okey. Saya rasa itu saja untuk kelas ini. Terima kasih dan jumpa lagi pada kelas yang akan datang.